Oke, kita sambung dengan bab 6 dan part kedua. Untuk part kedua ini kita akan habiskan bab 6 dan dalam video ini kita akan belajar 3 subunit sekaligus. Untuk subunit yang kedua, yaitu peningkatan pengeluaran makanan negara, kita akan belajar macam mana cara bagi meningkatkan makanan dengan secara efektif. Yang pertama sekali kita akan tengok cara meningkatkan makanan di dalam negara yang telah digunakan secara meluas. Pertama sekali, yaitu dengan penggunaan baka yang bermutu. Contoh baka adalah seperti tanaman padi, pokok jagung. Ini boleh mengeluarkan hasil yang banyak, mengeluarkan hasil yang berkualiti, mengeluarkan makanan dan ternakan yang cepat terhasil, mengeluarkan hasil yang lebih tahan terhadap serangan penyakit dan perosak. Maksudnya, percentage untuk benih ataupun baka itu rosak disebabkan oleh penyakit dan perosak adalah rendah, so kita boleh memproses lebih banyak makanan. Dan yang kedua, dengan menggunakan teknologi moden. Contohnya, kita boleh menggunakan genetic engineering untuk mengubah suai genetik tanaman dan ternakan mengikut apa yang kita mau. Contohnya, kita boleh menjadikan buah itu lebih besar dan lebih manis, dan juga tahan daripada penyakit ataupun serangga perosak. Yang kedua, dengan menggunakan baja kimia dan pesticide, menggunakan mesin moden untuk memproses makanan, mempercepatkan proses makanan. Yang ketiga, dengan membimbing para petani dengan memberikan pendidikan yang betul. Contohnya, memperkenalkan teknik pertanian yang terkini, memberi baka yang bermutu, dan membimbing penggunaan baja, racun serangga, dan kawalan biologi untuk mengurangkan penggunaan bahan kimia ataupun baja kimia. Seterusnya, dengan menggunakan ataupun meneruskan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan, yaitu mengkaji teknik pertanian yang berkesan, mengkaji dan menghasilkan baka yang bermutu tinggi, mempelbagaikan jenis makanan, menghasilkan baja organik dan inorganik, mengeluarkan racun perosak yang efektif yang tidak memudaratkan alam sekitar, dan meneroka kawasan tanah pertanian baru yang sesuai untuk tujuan pertanian. Seterusnya, menggunakan tanah dan kawasan perairan secara optimum, yaitu kawasan di sekitar sungai, laut, pantai, yaitu dengan mengadakan sistem pengairan yang berkesan supaya tanaman boleh mendapat air yang secukupnya, menggunakan kawasan perairan terbiar sebagai tapak aquaculture seperti pokok bakau, menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan tanah dan kawasan perairan. Dan yang terakhir, yaitu dengan pengurusan tanah yang cekap, memelihara kesuburan tanah, mencegah hakisan tanah, menjalankan sistem pasturah, dan menjalankan tanaman bercampur untuk memastikan tanah yang ditanam pokok akan sentiasa mendapat nutrien yang cukup. Dan kita akan masuk 6.3, sumbangan teknologi dalam pengeluaran makanan.
Untuk research and development ataupun penyelidikan terhadap pengeluaran makanan, ini dijalankan oleh MARDI, MPOP, dan Jabatan Pertanian. Jabatan ini ataupun agensi juga memastikan peningkatan teknologi pengeluaran makanan seimbang dengan pertambahan penduduk, kerana apabila ketidakseimbangan pertambahan penduduk dengan pengeluaran makanan, ini akan menyebabkan masalah-masalah lain seperti kekurangan makanan, malnutrisi akibat kekurangan makanan yang berkhasiat, kebuluran, dan ketenteraman sosial terganggu, dan ini kita boleh lihat di Afrika dan India yang mempunyai populasi yang besar tetapi pengeluaran makanan yang sedikit. Untuk subunit yang terakhir, iaitu 6.4, kita akan belajar pemilihan makanan yang diproses. Bagi pengeluaran makanan, ada 2 peraturan ataupun regulation yang telah dibuat ataupun dibina, iaitu Akta Makanan 1983, Food Act 1983. Ini adalah untuk melindungi orang ramai daripada ancaman kepada kesihatan serta penipuan yang berkaitan dengan pembuatan, penjualan, pengedaran, dan penggunaan makanan. Seterusnya, Peraturan Makanan 1985, Food Regulation 1985, untuk mewajibkan pengeluar atau manufacturer melabelkan makanan yang dihasilkan atau dikeluarkan. Contohnya, label pada makanan mesti mengandungi nama makanan, kandungan makanan atau ramuan ingredient, tarikh luput, expiry date, nama dan alat penghilang, berat bersih, dan cara penyimpanan yang betul agar makanan tersebut dapat disimpan dalam jangka masa yang panjang. Untuk exam, selalunya dia akan tanya apakah peraturan yang telah dikeluarkan. So, kamu perlu tahu 2 akta atau peraturan yang cikgu telah sebut sebelum ini. Seterusnya, kita juga perlu tahu sebagai pembeli atau pengguna apakah hak yang kita ada. Contohnya, hak ini untuk membantu orang ramai menyadari hak pengguna, mengetahui tanggungjawab makanan kepada alam sekitar, mempunyai kebolehan untuk memilih semasa membeli. Hak yang kita ada sebagai pengguna termasuklah hak untuk membeli. So, orang yang menjual tidak mempunyai hak untuk memaksa kita membeli makanan. Yang kedua, mendapat maklumat yang cukup, mendapat perlindungan, mendapatkan pendidikan pengguna, dan mendapat ganti rugi apabila makanan yang dijual itu telah rosak atau telah habis, telah tamat. Dan hak memberi pendapat kepada pengeluar. So, kita telah habis bab 6. Untuk next class, kita akan masuk bab 7. Terima kasih.